Okey, kita sambung sedikit. Minta maaf sebab dia selepas 36 minit tadi dia automatik terputus. Kita sambung sikit. Kita sambung tadi pada mazhab Hanafi kata dia orang mengiktirad, membangkang bahawasanya tidak boleh dhaman tidak boleh dikembalikan ain, tidak boleh digantikan mata benda sekiranya mata benda tersebut masih ada. Itu kata para jumhur sekiranya benda tersebut tidak berubah sifat ataupun tidak bercampur dengan unsur yang lain. Tetapi kalau benda tersebut bercampur dengan unsur yang lain ataupun berubah, maka wajib kena dhaman. Sebab apa? Kerana barang tersebut seolah-olah pada hukum benda yang rosak ataupun binasa. Okey, habis cukup. Al-i'tirad yang kedua. Okey. Sebab apa? Sebab nak bagi tahu yang susu yang ada dalam kantung haiwan kadang-kadang boleh berubah. Kadang-kadang mungkin boleh jadi banyak dengan sebab bercampur dengan benda-benda yang lain ataupun boleh menjadi berkurangan. Itu cukup yang kita boleh fahamlah. Yang kedua, al-i'tirad bi anna asla fi ad-dhaman huwa al-muqillu aw al-qimah. Okey. I'tirad dengan bahawasanya asal pada dhaman mesti benda yang bukan muqilun, benda yang mithlu, huwa al-mithlu. Al-i'tirad bi anna asla fi ad-dhaman huwa al-mithlu aw al-qimah. Dan juga kita nak i'tirad, kita nak bangkang balik bahawasanya asal pada dhaman ialah melibatkan benda yang mithil, yang ada yang sama ataupun ada benda yang boleh bayar dengan qimah. Wa tamrul warid fil hadis laysa mislin wala qimah. Dan tamar yang disebutkan oleh hadis Nabi yang Nabi kata suruh bagi balik dekat tuan dia tu, tuan punya kambing ke ataupun tuan punya benda tersebut, bukanlah benda yang katakan mithil atau benda yang dikatakan qimah. Habis. Wala qimah i'tiradun ghairu musallam. Ni panjang sikit. Okey, panjang sikit, dia lupa nak khulai. Wa tamrul warid fil hadis laysa mithlin wala qimatin i'tiradun ghairu musallam. Yang kamu katakan tamar yang diatakan oleh hadis Nabi SAW yang berkata bukan benda yang mithil atau benda yang qimah, ini merupakan satu bangkangan yang tak diterima. Lianna dhaman bi mithli awil qimah, dhaman atau ganti sama dengan mithil atau qimah, yakunu idza kana madmun ma'luman muayyanan. Dia kena ganti sama dengan mithil dengan seumpama barang tersebut atau dengan bayar harga dia sekiranya benda yang diganti tersebut benda yang sudah diketahui, benda yang tertentu, hatta yu'lamu mithluhu aw qimatuhu, sehingga diketahui tentang yang sebanding dengan dia ataupun nilai yang sama dengan dia. Wa huna laisa amru kadzalik. Tapi untuk masalah yang musarrah ni lembu kita tak boleh. Ni bukan masalah yang melibatkan mithil atau qimah. Sebab okey. Sebab fa innahu la yumkin tadmiruhu bi mithlihi albattah. Maka kata ulama, tak mungkin boleh kita gantikan susu tu dengan yang sama macam dia. Tak boleh gantikan susu tu. Tak boleh kata ganti susu. Tak boleh ganti susu tu dengan susu yang macam ni juga. Contoh susu tu kita minum dah ke apa, nak ganti susu macam yang rasa fresh awal tu tak boleh dah. Mesti rasa lain pula. Okay, no? Lebih. Li'anna labana fi dhar'i mahfudun. Sebenarnya laban yang susu yang berada di dalam kantung itu mahfudun, terjaga, lagi pula ghairu mu'arradi li fasad, lagi pula tidak mendatangkan kerosakan. Fa idza huliba, tapi apabila susu tersebut diperah, sara boleh menjadi urdatan, boleh jadi ada kedatangan li mahdhihi wa fasadihi, boleh jadi ada datang kerosakan ataupun kebinasaan. Okey. Walau dhamana laban alladhi kana fil dhar'i, kalaulah nak kena ganti susu yang berada di dalam dhar'i, nak kena ganti susu juga. Macam mana susu yang dalam kantung tu, macam tu kena ganti juga susu tu sama, susu yang sama juga. Bila mana mahluk fil ina, dengan susu yang sudah diperah dalam ina, nak kena ganti balik. Contoh nak kena gantikan susu yang sudah diperah, yang berada di kantung dengan susu yang sudah kita perah ni, susu lain. Apa akan berlaku? Kana zulman tatanazzahu anhu syariah. Ni semuanya membawa pada kezaliman yang mana kezaliman tersebut ditegak oleh syarak. Habis. Pendek dua i'tirad yang kita bangkang.
Lagi pula tambahan lagi daripada musannif, daripada pendapat jumhuran, fa innal labana al hadis fa aidan fa innal labana hadis. Okey, dan juga susu yang terjadi selepas pada akad ikhtalata, bercampur dengan susu al-mawjud waqt al-aqdi, dengan susu yang terdapat pada waktu akad. Falam yu'raf miqdaruhu, maka kita tak tahu qadar ataupun kuantiti dia tu, hatta yujibu naziruhu ala mushtari, sehinggalah wajib dilihat oleh mushtari. Waqad yakunu aqallu minhu aw akthar fayuqda ila riba. Tapi kalau kata susu tu nak kena kembalikan susu tu, kadang-kadang susu tu ada susu tu agak faqad yakunu aqallu minhu aw aktharu fayuqda ila riba. Jadi contohnya kalaulah kata susu ni ada sedikit ataupun banyak, maka boleh dari riba. Contoh susu sikit tapi nak kena bagi banyak, boleh pada berlaku lebih dan kurang, maka itu dikatakan riba. Okey. Li'anna aqallul aqsam an tujhal musawwah. Sebab apa? Sebab yang dikatakan riba sebab bahawasanya tajahul, kita jahil, kita tak tahu tentang kuantiti yang sebenar bagi susu yang ada dalam kantung, dan juga kuantiti yang perlu digantikan, susu perlu digantikan untuk dikembalikan kepada pembeli tersebut. Jadi takut-takut ni masalah betul lah. Okey. Okey. Ni contohnya sebab apa? Sebab haram, sebab apa? Takut-takut kena sebab apa? Sebab tajahul. Okey, ilat ni sebab apa? Kita tak tahu. Senang kata tak? Susu kita tak tahu, senang kesimpulan yang kita tak bahwasanya okey, bahwasanya pendapat yang kedua, i'tiraf yang kedua kita tolak sebab apa? Sebab nak syarat nak doman sama dengan mithil atau qimah, misilah benda tersebut benda yang benda yang tertentu, lagi pula diketahui kadarnya. Sedangkan susu kita pun tak tahu kadarnya, sebab kadarnya berubah. Boleh jadi hari ni banyak, boleh jadi esok bila jadi esok sedikit kan, sedikit atau kurang. Kalau kita kena ganti banyak pula, menyebabkan akan berlakunya riba. Sebab apa? Sebab kena ada berlaku pertambahan dan berlakunya kekurangan dalam jual beli tersebut. Habis. Wa aidan falau wakkalnahu ila taqdim aw takhir khimal lakathara an-niza' wal khisam bihi. Tapi kalau contoh, kalau lagi pula masalah ni boleh membawa kepada apa? Berlaku pergaduhan, berlaku pertikaian di antara kedua mereka, maka syarak pun kata apa nama Nabi SAW, okey, dia memutuskan berlakunya pergaduhan wa qaddaruhu bi haddin la yata'addiyatihi. Maksudnya saya tak faham betul. Cuma saya boleh kata bahasanya Nabi nak menyelesaikan masalah tersebut berkaitan dengan musyarah, Nabi dah tentukan dah kadar mana yang perlu kita bagi. Jadi senang, tak perlu nak ada berlaku pertikaian keputusan. Sebab apa? Semua keputusan oleh Nabi SAW. Senang kita kata, no? Jadi contohnya wa kana taqdiru bitamri aqrabul asya' ila laban. Sebab apa? Sebab apa dipilih tamar untuk dikembali sebagai ganti oleh susu tersebut? Kerana bahasanya tamar merupakan makanan asasi bagi penduduk Madinah. Wa huwa makilun kama anna laban makilun. Sedangkan susu tersebut disukat sama seperti mana tamar. Tamar pun disukat bukan ditimbang, disukat, maka susu pun disukat, tamar pun disukat. Tu dah contohnya. Senang kita kata bahawasanya kesimpulan sini. Lagi pula kita boleh faham bahawasanya Nabi kata syariat Nabi SAW menetapkan bahawasanya kita kembalikan haiwan tersebut, lagi pula tambah dengan kurma sebanyak segantang. Itu cara Rasulullah SAW menyelesaikan masalah yang dihadapi. Kalau tak ada penentuan tidak ada penentuan hukum, menyebabkan berlakunya pergaduhan di antara bai' dan mushtari. Lagi pula kenapa dipilih tamar? Kenapa tak pilih benda lain? Sebab tamar pada ketika itu merupakan makanan yang makanan yang asasi bagi penduduk Madinah. Okey. Cukup. Manakan ini. Okey. Makanan asasi bagi penduduk Madinah. Habis contoh i'tiraf yang ketiga. Okey. I'tiraf yang ketiga,
bahwasanya dia orang kata hadis tasrih ini dimasahkan dengan perkataan Nabi SAW, al-qaraj bid-dhaman, merupakan dikatakan hadis yang berkaitan sahih didasarkan dengan hadis yang al-qaraj bid-dhaman tu, maka para jumhur kata hadis pendapat mereka ini ditolak. Sebab apa? Fahada hadis, yani hadis ini, wa in kana qad rawa fa hadis musarrah asahhu minhu bi ittifaqi ala hadis qatiba. Walaupun hadis